Hari tu sampai muka surat berapa ya minggu lepas? Kita buat hari ni bab 11. Bab 11. Bab 11. Ada sesiapa yang nak jadi pembaca selain daripada Faizah, ada tak? Ada, takut lagi cucu teriak susah. Oh, Cik Timur, kau tinggal Cik Timur lah. Cucu ada tak demam ? Demam, tengah merap. Oh, Allah, kesian. Tu Datuk ada tu. Tak, bagi yang muda-muda ni. Bagi yang lain dulu. Bagi yang lain dulu. Kita ramai. Berapa orang ni, Fat? Dalam ramai kan? Hari ni kita 12 orang. Rawizah ada tak Rawizah? Rawizah. Boleh. Suara lemak merdu ni Rawizah. Mana ada? Bila kata hak muda dengan aku ada, cepat je kan Kak Rizah? Dia bukan muda lagi ni. Muda lagi, muda. Hati muda tak apa. Muda. Tu dia, hati muda. Tu dia. Macam Baru nak cari tudung kot tu. Macam kau ya. Nah, kan nak kata? dah ada pengalaman. Sebab hari ni balik main dalam masjid. Kejap. Bab 11 muka surat berapa? 95. 95. 95. Surat 107. 107. Bukannya bab 11. Bab 11 permulawan umum masyarakat Yang tu. Kalau tak sedap awal-awal 107. Ingat yang sub one tu. Okey. Dah habis dah hari tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Siti? Assalamualaikum. Oi, dekat auto space pula tu. Allah. Dia lambat tu nak turun tak set. Auto space. Lagi dia baca kitab melayang matata. Alhamdulillah. Turun daripada mana? Turun daripada langit tu. Turun daripada langit tu. Tak tahu lah Ustaz. Baca terus nak? Baca. Ustazah dah baca doa tadi Belum. Baca doa. Belum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa yassir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Iqra'i ya Ruiza, iqra'i. Okey, hari ni kita mula bab 11 permulawan umum masyarakat. Okey. Sebanyak 4 peristiwa yang amat signifikan
Signifikan. signifikan. Oh salah. Banyak 4 peristiwa yang amat signifikan berlaku dalam masa 4 minggu. Bermula dengan kemasukan Islam Hamzah, disusuli dengan Umar, keengganan Muhammad SAW berunding untuk berkompromi dan pakatan antara Banu Muttalib dan Banu Hashim untuk memberi kekebalan dan melindungi Nabi Muhammad SAW daripada sebarang tindakan khianat Quraisy. Orang-orang kafir menjadi bingung apakah tindakan seterusnya harus dicari demi mengelak diri mereka dari halangan tegar dan tanpa henti-henti yang ternyata merobek keseluruhan tradisi kehidupan mereka. Mereka juga sedar sekiranya Nabi Muhammad SAW dibunuh, maka pasti darah akan banyak tersimbah ke seluruh lembah Mekah dan mereka sendiri akan terhapus. Menimbang dari segala sudut dan kemungkinan, dengan dendam kesumat yang tebal, mereka mengambil pendekatan lain daripada tindakan zalim yang tidak membawa implikasi pembunuhan. Okay? Satu pakatan zalim lagi agresif. Orang-orang Mekah mengadakan satu mesyuarat di satu tempat bernama Wadi Al-Muhassab. Muhassab. Wadi Al-Muhassab. Al-Muhassab. Serta menubuhkan permufakatan yang memusuhi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka mengambil keputusan tidak akan menjalani sebarang perniagaan dengan mereka, juga melarang perkahwinan dengan dua nasab tersebut. Interaksi sosial seperti kunjung-mengunjungi, malah bercakap dengan Nabi Muhammad SAW dan penyokong-penyokongnya akan diberhentikan selagi Nabi SAW tidak diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Segala pasal dalam pengumuman yang membenarkan tindakan tidak berperi kemanusiaan terhadap Bani Hashim ditulis oleh seorang penyembah berhala, Ba'id bin Amir bin Hashim, dan akhirnya digantung di Kaabah. Nabi SAW mohon doa kepada Allah agar melaknatnya, lalu tangannya lumpuh kemudian mati. Pada muka. Oh, ada tambah sikit. Menguatkan. Tapi Ustazah yang Bani Hashim, Bani Malik tu tok dia punya keturunan kan? Lah, Bani Hashim yang paling dekat lah dengan dia kan. Bani Abdul Muttalib. Sebagai seorang yang bijak, Abu Talib membuat penilaian tentang situasi itu dan memutuskan untuk berundur ke satu lembah di sebelah timur pinggir Makkah. Bani Hashim dan Bani Abu Talib turut mengikut langkah yang sama. Mereka berkampung di sebuah genting sempit, Shib Abu Talib. Bermula daripada permulaan Muharram tahun ke-7 kenabian Muhammad hingga ke tahun ke-10. Selama kira-kira 3 tahun. Ia adalah satu kepungan yang melemahkan. Bekalan hampir terputus mengakibatkan mereka yang terkepung mengalami penderitaan pahit. Orang-orang kafir membeli segala bahan makanan yang masuk ke Mekah agar tidak sampai kepada orang di Aishib. Yang kian tenat hingga memaksa. Ya? Kita sebut Syi'ab. Syi'ab kan? Aishib. Syi'ab. Yang kian tenat hingga memaksa mereka memakan daun kayu dan kulit binatang. Tangisan kanak-kanak kecil dan kelaparan lantang kedengaran. Tiada sebarang makanan tiba ke tangan mereka kecuali ada kalanya sedikit makanan yang kuantitinya tidak seberapa diseluduk masuk orang-orang Makkah yang belas kasihan. Semasa bulan-bulan terlarang, apabila permusuhan secara tradisi diberhentikan, dapatlah mereka keluar dari tempat kepungan untuk membeli makanan yang tiba dari luar Makkah. Tetapi harga bahan makanan itu melambung tinggi dan tidak berpatutan. Ia bertujuan mencengkam kedudukan kewangan mereka dan akhirnya tidak terdaya membeli lagi. Kalau ikut betul-betul Ustazah, lah pula cakap ni tak apa no. Dia mungkin Allah nak duga mereka lah kan. Kalau tidak mesti Allah boleh hantar makanan apa semua kan. Dugaan untuk mereka lah tu. Pada satu masa, Hakim bin Hizam dalam perjalanan menyeluduk gandum kepada ibu saudaranya, Khadijah radhiyallahu anha.
tiba-tiba dipintas Abu Jahal lalu menyekatnya. Hanya setelah Al-Bukhari masuk campur, barulah Hakim berjaya sampai ke destinasinya. Abu Talib memberi perhatian amat sangat mengenai keselamatan anak saudaranya. Jika sesiapa masuk tidur, dia akan menyuruh Nabi SAW baring di katilnya. Tapi apabila kesemua sudah lena nyenyak, dia akan menyuruh baginda bertukar katil dengannya. Kesemua tindakan ini ialah untuk mengelakkan cubaan membunuh. Di samping pelbagai halangan menanti, Muhammad SAW tetap dengan pendiriannya untuk meneruskan usaha dakwah. Malah iltizam dan keberanian tidak pernah patah. Dia tetap pergi solat di Kaabah secara terbuka. Juga baginda mengambil kesempatan berdakwah kepada orang luar yang datang ke Makkah untuk berdagang atau beribadat dalam bulan-bulan suci dan waktu perhimpunan istimewa. Perkembangan terbaru menimbulkan perselingkuhan di kalangan beberapa puak di Makkah yang ada hubungan kekeluargaan dengan mereka yang terkepung. Setelah 3 tahun perkepungan dan dalam bulan Muharram, tahun ke-10 kenabian Muhammad SAW, pakatan mereka berpecah. Hisham bin Am, orang yang biasanya menyeluduk makanan sisa sulit pada waktu malam kepada Bani Hashim, datang berjumpa Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi dan membuat teguran terhadapnya kerana berhenti daripada membantu bapa saudaranya dalam buangan yang kini amat terdesak. Zuhair mengaku bahawa dia tidak terdaya, namun bersetuju bekerjasama dengan Hisham dan membentuk kumpulan pendesak untuk membebaskan mereka daripada buangan. Berlandaskan hubungan kekeluargaan yang kukuh, muncul sekumpulan 5 orang yang akan berusaha memansuhkan pakatan dan mengisytiharkan segala pasal berkenaan dianggap batal. Mereka ialah Hisham bin Am, Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin bin Adi. Adi, Abu Al-Bukhari dan Zama bin Aswad. Mereka memutuskan untuk bertemu di suatu tempat perhimpunan dan mula mengatur misi dari dataran rumah suci. Selepas bertawaf sebanyak 7 kali, Zuhair dan rakan-rakannya mendekati orang ramai lalu menegur mereka yang bersukaria padahal keluarga mereka Bani Hashim menderita kebuluran akibat sekatan ekonomi. Mereka bersumpah bahawa mereka tidak akan berdiam diri selagi belenggu pemogokan tidak diberhentikan, juga pakatan kepungan ditamatkan. Abu Jahal yang berada di situ menempelak bahawa pakatan itu tidak akan berpecah. Zama menjadi berang lalu menuduh Abu Jahal berbohong dan menambah bahawa pakatan itu diwujudkan dan ia ditulis tanpa persetujuan mereka. Al-Bukhari mencelah serta menyokong Zama. Sementara itu, Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi dan Hisham bin Am mengaku kebenaran 2 orang rakan mereka. Abu Jahal dengan lecet cuba menamatkan pertengkaran hangat yang tuju ke arah tujuan jahatnya. Maka dia menjawab dengan mengatakan bahawa isu itu telah pun selesai sebelum ini. Sedang Abu Talib duduk di satu sudut masjid bertujuan untuk memberitahu mereka bahawa wahyu diturunkan kepada anak saudaranya Muhammad SAW yang menyebut semut telah pun memusnahkan peristiharan mereka pada bahagian yang bernada kezaliman dan agresif kecuali pada bahagian yang nama Allah tertulis. Dia bersetuju dan bersedia menyerahkan Muhammad SAW kepada mereka kalau kata-kata itu tidak benar. Dan sebaliknya mereka harus menarik balik dan menamatkan pemulawan mereka. Orang Makkah bersetuju dengan cadangan itu. Al-Mut'im pergi melihat kertas pensiaran itu dan mendapati ia telah pun dimamah semut dan yang tinggal cuma pada bahagian yang ada kalimah Allah. Peristiharan kini dibubarkan. Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya dibenarkan keluar dari Ash-Shayb dan kembali ke rumah masing-masing. Dalam konteks penindasan yang
ke atas orang-orang Islam oleh orang-orang kafir dan percubaan mereka untuk menolak segala tanda kenabian Muhammad peristiwa sebut memusnah tulisan dan pada kertas perisiaran. Ternyata kecewa dan kekallah mereka dalam kejahilan mereka. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Artinya, dan kalau mereka kaum musyrik Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata, ini ialah sihir yang terus menerus berlaku. Memang tak nak terima kenyataan kan? Jadi itulah keputusan orang orang Quraisy dekat Mekah tu yang paling ketua sekali itulah tadi Abu Jahal tadi tu. Memang dalam Quran tu ada sebut, mereka berbincang tentang 3 perkara, iaitulah nak tahan Nabi di Mekah ke, nak halau dia keluar ke atau nak bunuh. Yusbituk au yaqtuluk au yukhrijuk. Itu ada dalam Quran. Jadi itulah keputusan yang dia ambil, ialah dia nak bunuh. Dia nak bunuh Nabi. Itu dah berlakulah apa tu tadi. Apa kita kata depa tahan Sanction ekonomi. kan. Ekonomi sanction lah sekatan. Sekarang ni buat macam tu lah. Sekatan ekonomi. Sekatan ekonomi, sekatan dia. Yang mereka yang duduk di Syiah mana di situ sampai 3 tahun kan. 3 tahun. Tambah melemahkan mereka, bekalan terputus. Sampai kanak-kanak pun semua ada kelaparan semua sampai begitu sekali. Dan mereka ni kabilah-kabilahnya kita sedara mara mereka lah, tapi mereka sanggup buat macam tu. Itulah kepada 3 kabilah besar, iaitu Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, dan satu lagi Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Disebut Apa satu itulah yang berlaku. Sampai akhirnya bagaimana sekatan itu boleh terbatal, itu dengan sebab apa? Dikatakan semut dah makan. Gigit. Istirahat tu. Istirahat. Seolah macam itulah perjanjian tu kan. Perjanjian tu. Dah hilang. Yang semut tak gigit tempat yang ada oleh Allah. Yang tempat yang menunjukkan kezaliman tu semua gigit. Ustazah, Ustazah, sebut sekali lagi Ustazah. Yang mula tu tak dapat nak catat cadangan mereka terhadap Bani Hashim tu. Dia nak suruh keluar, kemudian bunuh. Yang mula tu tahan lisbitu au yukhrij au yaqtuluk au yukhrijuk. 3 tu. 3. Tahan Nabi. Jadi mereka runding, akhirnya mereka kata Yukhriju yusbitu au yaqtulu au yukhrijuk. Tapi adalah 3 perkataan tu dalam ada ayat Al-Quran. Al-Quran. Iya. Tahan dia ke? Nak bunuh, nak usir dia ke ataupun nak bunuh? Kalau keputusannya mereka nak bunuh dia. Ustazah nak minta penjelasan, kalau dikata tahun ke-7 kenabian Muhammad, bermakna selepas dia diangkat menjadi Rasul 40 tahun, tahun ke-7 umur dia 47 lah, betul je? Lebih kurang itulah kan. Tahun kenabian tu. Kenabian dia 40. Jadi kalau tahun ke-7 tu 47 lah. Maknanya dia dikira selepas dia angkat menjadi Rasul. Maknanya 40 tahun, umur dia 40 tahun ke atas lah. 40 tahun dia Rasul. Dilantik sebagai Rasul. Pasal banyak disebutlah 40 tahun ke-10 kenabian, tahun ke-7 kenabian, semua dikira selepas dia. Okey.
Jadi maknanya sampai itu pun maknanya mereka ni masih lah musyrik Mekah ni masih apa orang kata ingkar lah kepada apa ni seruan Nabi ni sambil berkata itulah sihrun mustamir. Mana apa yang apa ni Nabi bawa tu merupakan sebagai sihir je lah. Yang terus menerus berlaku. Apapun mana mereka kata Nabi ni bawa sihir. Nabi ni apa ni bukan menyeru kita kepada ni mana dia membawa sihir dia lah terus menerus. Memang Okey. selalu disebut dalam Quran Ustazah, orang musyrik ni diberi peringatan atau tak diberi peringatan sama saja. Sawa'un Kan selalu alaihim. disebut. Sama saja. Cakap ke tak cakap. Ya. Kerana sikap dia memang Cakap dia. keras tak? Memang tak mau terima lah. Okey. Ni Abu Talib ada lagi ni. Dah dekat-dekat dah lah dia pun. Dekat-dekat dah dia pun nak meninggal. Dia masih ada ni, dia masih kita kata apa, membela Nabi kita, masih jaga Nabi kita. Kita tengok last kali bagaimana sikap Quraisy ni apabila Abu Talib ni semakin lemah. Fasa terakhir rundingan diplomasi. Fasa terakhir. Nak anak baca lagi kan? Nak ganti orang kan sana? Kok sekolah ni. Anak baca kelas sibuk ke tak? Anak baca kelas sibuk ke tak? Okey lah tu. Nak elok dah. Okey. Bagus, ada value added lagi. Buat kesimpulan pada muka tu. Dah. Dia punya speed tu turun sikit. Speed tu turun sikit. Pelan sikit Slow sikit. Bab 12, fasa terakhir rundingan diplomasi. Okay. Rasulullah SAW keluar dari tempat kepungan dan terus berdakwah seperti biasa. Sebaliknya, orang Quraisy sekalipun memansuhkan pemulawan, tetapi masih meneruskan kekejaman dan penindasan ke atas orang Islam. Abu Talib, seorang bangsawan berusia 80 tahun, masih berusaha keras melindungi anak saudaranya. Tapi pada 80 tahun dah ada masa ni. 80 tahun lah. Maksudnya Nabi baru 47 lah Tetapi pada akhir-akhir ini disebabkan satu siri peristiwa hebat dan masalah yang berterusan, dia mula menampakkan kelemahannya. Tidak lama selepas muncul dengan kemenangan ke atas pemulawan yang tidak berperi kemanusiaan itu, dia mengalami keuzuran yang agak panjang. Sekaligus jasmaninya menjadi lemah. Ialah 80 dah. 80 dah. Melihat Cuba kita kan sambil kita baca ni, kita bayangkan, kita tasawurkan keadaan Abu Talib yang tua ni, lepas tu keadaan Nabi kita yang dikelilingi oleh apa ni macam-macam cubaan, godaan semua tu. Kita bayangkan tu macam mana sebab Abu Talib ni sebagai bapa saudara yang sangat sayang kepada Nabi ni, macam mana dia fikir ni Nabi nak meneruskan apa ni kehidupan dia, nak meneruskan perjuangan dia. Dia fikir semua tu. Tapi kita tengok apa yang ada dalam jiwa dia, dalam apa kesedaran dia lah tentang Nabi tu, tentang anak saudara dia tu. Kita tengok. Cuba lagi. Dia, kan? Melihat kepada keadaan yang serius begini serta dibayangi rasa takut dengan kesan kekejaman masih terpalit, orang kafir bimbang kemungkinan puak Arab lain menganggap mereka bertindak kasar menentang Nabi SAW yang kehilangan sokongan kuat Abu Talib. Sebelum terlambat, mereka membuat keputusan berunding dengan Nabi SAW sekali lagi dan tunduk pada beberapa rundingan yang tertangguh sebelum ini. Mereka mengirim satu delegasi bertemu Abu Talib dan berbincang mengenai isu itu. Ibnu Ishaq menceritakan apabila penyakit mencengkam Abu Talib dengan serius, orang Quraisy mula
mempertimbangkan situasi semasa dan menyemak semula ciri utama yang mencorak tempoh itu, termasuk pemelukan Islam oleh Umar dan Hamzah. Juga ribut hebat ditimbulkan Muhammad SAW di kalangan kesemua puak Quraisy. Mereka berasa amat sesuai untuk berbincang dengan Abu Talib sebelum dia meninggal dunia untuk mendesak anak saudaranya berunding mencari satu kompromi mengenai pelbagai isu yang dipertikaikan. Mereka bimbang ada kemungkinan puak Arab lain menganggap mereka bijak mengambil kesempatan. Delegasi Quraisy mengandungi selama 25 orang termasuk tokoh terkemuka seperti Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Dia ni yang masuk Islam masa dia nak pergi dekat tu kan? Dia pergi nak ambil balik orang tu ke? Bukan Ustaz? Utbah bin Rabi'ah. Yang dia pergi kat mana tu tempat Ethiopia. raja mana kan dia nak suruh ambil balik orang Arab tu kan? Tak tahu, tak ingat nama dia. Oh. Apa nama? Syahibah bin Rabi'ah. Abu ni Jahal termasuk. bin Hisham. Ni lah kepala dia ni. Kepala dia ni lah Abu Jahal. Kepala dia. Umayyah bin Kalaf. Abu Sufyan bin Harb. Langkah pertama mereka membuat kunjungan terhormat kepada Abu Talib serta mengesahkan kedudukannya sebagai orang terhormat dan berkedudukan tinggi di tengah masyarakat. Kemudian topik perbincangan berpindah kepada dasar tolak ansur terbaru yang didakwa mereka ingin mengikutnya. Untuk membuktikan hujah itu, mereka berjanji akan berkecuali dari sebarang campur tangan terhadap agama Islam dan berharap demikian juga di pihak Muhammad. Abu Talib memanggil anak saudaranya dan memaklumkan minit mesyuarat di antaranya dan puak Quraisy lalu berkata, "Begitulah wahai anak saudaraku, mereka adalah tokoh terkemuka orang-orang kamu. Mereka mencadangkan bahawa mesyuarat ini untuk membentuk satu dasar perundingan saling diterima dan hidup bersama dalam suasana aman damai." Rasulullah SAW berpaling kepadanya lalu menjawab, "Saya akan bimbing Pakcik ke satu jalan yang akhirnya Pakcik mendapat kuasa pemerintahan ke atas bangsa Arab dan bukan Arab." Dalam satu versi lain, Nabi SAW berkata kepada Abu Talib seperti berikut, "Wahai Pakcik, mengapa tidak Pakcik mengajak mereka melakukan sesuatu yang lebih baik?" Abu Talib pula bertanya kepadanya, "Apa tujuan kamu memanggil mereka?" Nabi SAW menjawab, "Saya mengajak mereka berpegang kukuh kepada ajaran seruan yang kelak memberi mereka kuasa memerintah ke atas bangsa Arab dan bukan Arab." Mengikut versi Ibnu Ishaq, dia cuma memerlukan satu perkataan yang memungkinkan sama ada berkuasa ke atas bangsa Arab dan bukan Arab. Pembesar Makkah berasa amat hairan dan mula memikirkan apakah perkataan yang dimaksudkan itu dan sejauh mana memberi keuntungan kepada mereka. Abu Jahal bertanya lagi, "Apa perkataan itu?" "Aku bersumpah dengan nama bapakku bahawa kami pasti akan membenarkan kemahuan kamu diikuti dengan 10 kali ganda banyaknya." Kata baginda, "Aku mahu kamu mengaku bahawa tiada Tuhan lain harus disembah melainkan Allah dan buang dalam dirimu sebarang penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain dari Allah." Mendengar itu, segera mereka bertepuk tangan kerana mengejek dan kata Abu Jahal lagi, "Bagaimana kamu boleh menggabungkan kesemua Tuhan-Tuhan itu kepada satu Tuhan? Ia sesuatu yang ganjil." Ketika meninggalkan tempat perjumpaan itu, mereka bercakap sama sendiri. Dengan nama Tuhan, orang ini, Muhammad SAW, tidak akan berlembut. Malah tidak juga dia menawarkan sebarang perundingan. Mari kita berpegang teguh kepada agama nenek moyang kita dan pada akhirnya Allah menjadi hakim untuk menyelesaikan pertikaian antara kita dan dia.
Sehubungan dengan itu, peristiwa ini Allah menurunkan ayat berikut. Ayat soalan. Ya, Sat. Wal Qur'ani zik balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanada walau panadau wala tahina manas wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab aja'alal ahlihata ilahan wahida inna hadha la syai'un mujab wan qalaqal mala'u minhum animstu wasbiru ala alihatikum inna hadha la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Artinya, Sad, demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengejaran. Orang-orang yang mengingkari kerasulanmu, wahai Muhammad, tidak berdasarkan kebenaran. Bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong, angkuh dan suka menentang kebenaranmu. Tidakkah mereka menyadari berapa ramai umat yang ingkar yang terdahulu daripada mereka? Kami binasakan, lalu mereka meminta pertolongan, pada hal itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri daripada azab. Dan mereka yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu merasa hairan bahawa mereka didatangi oleh rasul pemberi amaran di kalangan mereka sendiri. Dan mereka yang kafir itu berkata orang itu adalah seorang ahli sihir lagi pendusta. Patutkah dia menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan Tuhan hanya satu? Sesungguhnya itu adalah satu perkara yang menakjubkan. Dan ketika itu keluarlah ketua-ketua di kalangan mereka memberi perangsang dengan berkata, jangan terus menurut cara penyembah. Jalan terus menurut cara penyembahan nenek moyang kamu dan tetap tekunlah menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Sebenarnya sikap inilah yang sangat dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar tentang soal mengesahkan Tuhan. Itu adalah agama yang terakhir. Perkara ini tidak lagi hanyalah rekaan dan dusta semata-mata. Sebenarnya mereka taklah ikut tu Ustazah kan, Nabi banyak larang tak boleh buat benda yang tak elok. Jadi mereka tak nak lah. Tak nak. Mereka nak seronok menari-nari semua kan. Mereka ni maknanya mereka ni kafir dan mereka ni berada dalam kesombongan tu. Fi izzatin tu. Izzah tu makna sentiasa dalam kesombongan. Dan sentiasa dalam keadaan nak pemusuh sajalah. Apa yang Nabi kata ada lawan. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Sebab Allah bani sumpah dengan wal Qur'ani dzikr. Sad kan. Kita baca dibunyikan dengan mematikan huruf dalnya. Iaitu huruf hijaiyah yang seperti ini telah berulang-ulang dijelaskan. Dalam tafsir banyaklah. Allah saja yang mengetahui maksudnya apa dia sad tu apa, Allah saja yang tahu. Tujuan menyebutkannya di permulaan surah ialah sebagai mengingatkan kepada si pembaca Al-Quran supaya ia memerhatikan dan mendengarkan baik-baik agar apa yang tersurat diingat betapa penting, iaitu Tuhan bersumpah atas nama kitab suci Al-Quran adalah sebuah kitab yang mulia dan bermukjizat kerana melemahkan kebolehan orang yang hendak merosakkannya. Gunanya Allah bersumpah untuk menguatkan keterangannya bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar Nabi yang diutuskannya. Ini nak menguatkan ni. Mereka ni memanglah masih macam tak percayalah. Tak mau Nabi itu sebagai
menjadi nabi. Sebab dia kata orang biasa aja. Mana ni nak menguatkan lagi. Nak menguatkan keterangan bahawa Muhammad SAW adalah benar-benar nabi yang diutusnya ke seluruh alam, dan Al-Quran yang dibawanya adalah datang dari Allah. Maknanya nyatakan Al-Quran tu bukanlah daripada rekaan Muhammad, adalah datang daripada Allah. Tapi Allah kata mereka ni, sebaliknya mereka ini, balilladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Mereka masih berada dalam kesombongan. Sombong, tak nak terima apa yang Nabi bawa, dan mereka itu sentiasa di dalam keadaan memusuhi. Syiqaq. Syiqaq tu makna memusuhi. Jadi kafir Mekah ni dalam kesombongan mereka itu, mereka sangat ta'assub. Mereka ni terbawa-bawa dari zaman jahiliah lagi. Sentiasa membesarkan diri, tak mau menerima kebenaran. Ini dia. Izzatin wa syiqaq ni. Besarkan diri, tak mau menerima kebenaran. Bahkan menentang, menyalahi dan memusuhi Nabi. Menentang, menyalahi dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kerana mereka rasa tidak mendapati dari Al-Quran dan seruan baginda sebarang keuntungan. Tak ada sebarang keuntungan daripada apa yang Nabi seru kepada mereka. Buat mereka dan kebaikan bagi agama mereka. Itulah dalam ayat ini nak menyatakan tentang kesombongan orang-orang kafir terhadap apa yang diseru oleh Nabi kita. Okey. Itulah Bab ayat. 13. Ah, Ini Ana baca dulu tapi Ana pun tak faham dia punya tu. Bab 13, tahun berduka. Nombor 1, kematian Abu Talib. 6 bulan selepas berkurung di Syam. Syam Tempat ada dalam bulan Rejab, tahun ke-10 kenabian, Abu Talib jatuh sakit. Dalam satu versi lain menyebut bahawa Abu Talib menembuskan nafas terakhir dalam bulan Ramadan 3 hari sebelum Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Menurut perawi Al-Musyayyab, ketika Abu Talib sedang nazak, Muhammad SAW masuk ke dalam bilik bapa saudaranya dan mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berada di situ. Baginda memohon kepada bapa saudaranya, "Wahai memanda, engkau baru melafazkan pengakuan bahawa tiada Tuhan lain melainkan Allah, dan aku akan menjadi saksi di hadapan Allah, engkau seorang yang beriman." Mendengar kata itu, Abu Jahal dan Abdullah lalu menyampuk. Katanya, "Abu Talib, adakah kamu akan meninggalkan agama Abu Al-Muttalib?" Rasulullah SAW tetap meneruskan permintaannya agar bapa saudaranya menerima tawaran itu, dan sebaliknya setiap kali pula kenyataan yang sama diulangi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang mencegah Abu Talib daripada menerimanya, sehinggalah keputusan terakhir bahawa dia tetap dengan agama Abu Al-Muttalib. Malah enggan mengaku bahawa tiada Tuhan lain disembah melainkan Allah. Dengan rasa kecewa, pesuruh Allah SAW berucap, "Dengan nama Allah, aku sesungguhnya bermohon ampun sehinggalah aku tidak dilarang berbuat demikian oleh Allah." Ketika itu Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang menurunkan ayat di bawah. "Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru li musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Artinya, tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Kan? Dia difirmankan kepada pesuruh Allah SAW. "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah." Ayat tu masyhur lah kan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itulah masa ni kita
Cuba kita tasawur, bayangkan. Nabi ni dia sangat sayang pada pak saudara dia ni yang ambil tahu hai dia kan. Yang mengambil berat terhadap diri dia. Bila nak meninggal tu dia kalau boleh nak selamatkan lah. Bapak saudara ni. Nak selamatkan. Tapi ni duk ada dua orang dah duk ada kat situ untuk menghalang. Untuk menghalang Nabi daripada menyeru bapa saudara dia tu supaya mengucap berkalimah syahadat, iaitu Abu Jahal dan Abdullah bin kita kena ingatlah nama tu. Abu Jahal itu memang ketua dia lah, dan seorang lagi bernama Abdullah bin Abi Umayyah. Masa mungkin dalam keadaan bapa saudara Nabi tu dalam nazak, kita kata dalam nazak. Lepas dua-dua tu tak ada. Sampai dah dia tak masuk Islam ya Ustazah. Ya. Abu Jahal tu memang tak masuk Islam, yang lagi seorang. Yang lagi seorang tu? Lagi seorang tak tahulah. Hmm. Tahu juga. Nama elok lah Abdullah lah. Yalah, Abdullah bin Abi Umayyah. Jadi apa ni dikatakan Nabi ni dia walau macam mana pun pak saudara dia tu tak nak menerima Islam, tapi dia nak minta kepada Allah, nak istighfar, nak minta Allah ampunkan bapa saudara dia ni. Tapi dikatakan bahawa diturunkan ayat Quran ni mengatakan bahawa tak boleh, kamu tak boleh meminta ampun. Maka nalin nabi wallazina amanu, nabi dan orang-orang beriman tak boleh tak boleh memintakan ampun bagi orang yang musyrik. Sekalipun mereka itu adalah kaum kerabat yang dekat. Macam Nabi Nuh nak minta ampun. Macam Nabi Nuh nak minta anak dia tu kan? Tak boleh juga kan. Makna Allah kata dia tu ghairus salih, dia kata anak dia tu tak baik kan. Begitu juga lah Nabi Ibrahim pun. Nabi Ibrahim dia nak minta ampun bapak dia, supaya bapak dia tu juga Allah ni lah, Allah larang lah. Tak boleh. Tidak patut bagi siapa pun sama ada Nabi maupun orang mukmin tu, maka nalin nabiyyi wallazina amanu, meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin meskipun mempunyai hubungan kerabat dengan mereka, itu hubungan yang dapat menimbulkan rasa belas kasihan dan keinginan untuk membela. Sudah terang bagi orang-orang musyrikin itu bahwasanya mereka adalah pengisi neraka jahim. Sebab sudah terang bahwasanya mereka ini adalah duduk di dalam neraka jahim. Sebab mereka mati dalam menyekutukan Tuhan. Sedangkan Allah telah menetapkan tidak akan mengampunkan orang yang telah menyekutunya, dan ketetapan itu tidak akan dimungkiri. Allah kata innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampunkan ayyushraka bi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, orang yang syirik kepada dia. Tapi selain pada itu wa yaghfiru ma duna zalik. Berarti doakan mayat yang mati dalam kufur supaya Allah SWT mengampunkan dan merahmatinya, hukumnya adalah haram. Haram hukum dia. Boleh. Ahli-ahli tafsir bertingkah pendapat mengenai sebabnya ayat ini diturunkan. Setengahnya mengatakan ayat ini diturunkan mengenai Abi Talib. Itulah yang kita baca tadi tu. Telah bapa kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kerana Nabi SAW ingin meminta ampun bagi bapa saudara itu setelah ia meninggal dunia. Lalu Allah melarangnya. Ini berdalilkan hadis. Ada hadis juga diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, dari bapanya Al-Musayyab, telah berkata apabila Abi Talib hampir meninggal dunia, Rasulullah SAW telah datang menemuinya dan didapati di sana ada dua, iaitu Abu Jahal itulah dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian baginda berkata, wahai bapa saudara, pak cik, ucaplah la ilaha illallah. Itu satu kalimah yang aku harapkan daripada Allah untukmu. Kemudian apa yang berlaku? Ini sedang Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ada tu.
Maka berkatalah Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah kepada Abi Talib, adakah engkau tidak suka kepada agama Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu? Mendengar tu Rasulullah SAW terus juga menghadapkan katanya. Rasulullah terus menghadapkan katanya itu kepada bapa saudaranya dan mengulangnya beberapa kali hinggalah Abi Talib mengucapkan katanya yang terakhir. Ulang beberapa kali dia ucap la ilaha illallah, ucap. Tapi akhirnya apa kata-kata Abu Talib di akhirnya apa dia kata? Saya tetap atas agama Abdul Muttalib. Saya tetap atas agama, maksudnya saya tetap atas agama nenek moyang saya lah, Abdul Muttalib, dan enggan untuk melafazkan kalimah la ilaha illallah pada akhir hayat. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tetap akan meminta ampun bagimu. Rasulullah kata macam tu, saya tetap akan meminta ampun bagimu selagi saya tidak ditegah oleh Allah. Macam sayangnya dia kepada pak saudara dia ni, sayang sangat. Mana memang mesti dah. Kalau macam ni lah keadaan, pak saudara aku ni masuk neraka lah dia. Jadi dia kata, aku tetap akan minta ampun bagimu selagi aku tidak ditegah oleh Allah. Tiba-tiba maka Allah pun menurunkan ayat ini. Turun ayat ini yang menunjukkan Allah tegah. Maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, sampailah habis ayat itu. Dan Allah juga turunkan ayat yang tadi itu, suratul Qasas ayat 56 yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai, tapi Allah itulah yang memberi petunjuk kepada siapa yang disukainya. Berkenaan pendapat ini mengatakan ayat ini diturunkan menaiki Abu Talib lah. Setelah setengah ulama lain kata pula mengatakan kemungkinan itu jauh sebabnya Abi Talib telah meninggal dunia di Mekah pada tahun ketiga sebelum hijrah. Sedang surah Baqarah ini turunnya di Madinah, iaitu surah dari bahagian Al-Quran yang paling akhir diturunkan. Maka pendapat telah dijawab pula oleh sebahagian ulama yang mengatakan bahawa ada di dalam hadis menyebutkan tentang turunnya ayat yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Maka Nabi SAW pun mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Kan? Kata selagi kalau Allah tak tegah aku akan istighfar. Tapi akhirnya turun ayat tu. Dalam jadi maknanya baginda Rasulullah ni ada meminta ampun bagi bapa saudaranya itu dari semasa ke semasa hingga sampai turunnya ayat ini yang menegah baginda daripada memintakan keampunan, iaitu tegahan secara umum kepada seluruh orang mukmin, termasuklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lepas tu dia memohon ampun kepada Allah supaya mengampunkan bapa saudara dia itu, sampailah Allah turunkan ayat itu. Ada hadis riwayat Abi Hurairah yang berbunyi, Rasulullah telah datang ke kubur ibunya lalu menangis. Ata Rasulullah qabra ummihi fabaka. Rasulullah pergi kepada kubur ibu dia menangis. Kubur ibu dia di mana? Mana kubur ibu dia? Yasrib kan? Nama apa? Abwa kan? Nama tempat tu Abwa. Di inilah, di Madinah lah Abwa tu. Dia pun menangis bila sampai kepada kubur ibu dia menangis, dan menyebabkan orang-orang yang dikeliling dia pun menangis. Wa abka man haulahu summa qala ista'zantu rabbi. Kemudian dia kata, dia pun menangis, kemudian dia bersabda, saya minta izin kepada Tuhan saya untuk meminta ampun bagi ibu saya. Qala ista'zantu rabbi an astaghfir laha falam ya'zan li. Aku minta ampun, saya minta izin kepada Tuhan saya untuk meminta ampun bagi ibu saya. Rupanya saya tidak diizinkan. Falam ya'zan li, rupanya saya tidak diizinkan. Dan wasta'zantu, dan saya minta izin untuk ziarah kuburnya, lalu saya diizinkan. Fazuru,
Dan sebab itu berziarahlah kamu ke kubur kerana dia akan mengingatkan kamu pada mati. Jadi ini apa ni? Dalil juga hadis ni kepada harusnya ziarah kubur. Sebelum tu tak boleh ziarah. Tu fa azinali fazurul kubur. Maka bila aku dibenarkan supaya dapat ziarah kubur ibuku, maka kamu hendaklah ziarah kubur. Maka kamu diizinkan untuk ziarah kubur kerana dia akan mengingat fa innaha tuzakkirukum al-maut, kerana ia boleh mengingatkan kamu kepada mati. Kalau Nabi Ibrahim pula beristighfar, minta diampunkan dosa bapa dia tu. Bapa dia ni siapa? Azan. Azar. Kita tahulah kan, apa kerja bapa dia kan? Buat berhala. Memang berhala, memang tukang berhala. Nabi Ibrahim nak minta ampun untuk bapa dia. Jadi Allah turunkan ayat ni, ayat 114. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wada'aha iyyah. Dan tidak lain keadaan Ibrahim meminta ampun bagi bapaknya hanyalah semata-mata kerana perjanjian yang telah dijanjikan oleh Ibrahim kepada bapaknya. Hanya perjanjian saja. Maka manakala telah jelas bagi Ibrahim bahawa bapaknya itu adalah musuh kepada Allah, dia pun menyatakan berlepas diri daripadanya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, bila jelas bahawasanya bapaknya itu adalah musuh Allah, tabarra' minhu, dia pun berlepas dirilah. Kalau dia nak minta ampun. Itu dalam surah apa ni? Dalam surah Ibrahim. Itulah apa ni? Sedikit tentang apa ni? Istighfar tu. Mana beristighfar itu adalah haram kepada orang yang kepada orang yang syirik kepada Allah, walaupun mereka itu adalah kerabat dekat dengan kita, seperti mana yang dalam ayat ni, dalam ayat surah Taubah dan di dalam ayat suratul Qasas ayat 56. Okey, teruskan. Ustazah nak tanya, tapi macam mak Nabi meninggal wafat masa belum Nabi jadi rasul. Dia kira berdosa juga tak? Sebab dia tak tahu, Nabi tak sampai lagi, tak ada Nabi lagi. Sebab tu dia kata zaman tu zaman fatrah, zaman mereka mengikut agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Zaman yang fatrah tu. Hanifah. Tapi masih Allah yang satu jugalah kan. Itu yang salah lah juga. Jadi maknanya. Yalah. Okey. Sepatutnya diingat bahawa Abu Talib terlalu menyayangi Muhammad SAW. Selama 40 tahun, Abu Talib ternyata seorang rakan setia baginda, tempat bersandar ketika kanak-kanak, pengawal ketika remaja dan kemudiannya tonggak ketahanan dalam kehidupan baginda. Pengorbanan yang ditunjukkan Abu Talib dan percaya bahawa pengorbanan yang ditunjukkan Abu Talib dan keluarganya demi kepentingan anak saudaranya seolah-olah tidak percaya bagaimana misinya yang mempamer wataknya begitu mulia lagi tidak mementingkan diri. Nabi SAW cuba dengan sedaya upaya mengajak bapa saudaranya yang berusia 80 tahun untuk menerima iman sebenar. Tetapi dia tetap berkeras serta berpegang kukuh dengan kepercayaan nenek moyangnya. Sekaligus menggagalkan usaha baginda sama sekali. Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib meriwayatkan bahawa dia pernah berkata kepada Nabi SAW, "Anda tidak berjaya mempengaruhi bapa saudara kamu itu, Abu Talib. Sekalipun dengan kehendak Allah, dialah yang memberi perlindungan ke atasmu. Kadang-kadang marah bagi pihakmu." Jawab Nabi SAW, "Dia ditempatkan dalam neraka yang cetek. Kalau tidak kerana aku, harus dia berada dalam neraka paling bawah."
Nabi doa-doa dapat neraka cetek je. Rata cetek. Ha. Walaupun dia ceritakan yang dia ni akan duduk di atas sepatu daripada api, yang mana itu adalah paling seksa Ringan. yang paling ringan sampai menggelegak otak. Duduk atas sepatu tu menggelegak otak. Itu yang paling ringan. Itu Ringan tu. Aduh. Itu yang ringan tu. menggelegak otak. Allah Akbar. Benar. Nauzubillah min zalik. Itulah kita mohon. Menurut riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahawa dia terdengar Nabi SAW berkata, apabila nama bapa saudara disebut, aku harap doa aku dimakbulkan dan dia akan ditempatkan pada neraka yang cetek ke dalam tumitnya sahaja. Itu maksud dia tu. Tumit dia tu lah tu. Pakaikan kasut daripada api tu kat tumitnya lah. Tapi tengoklah. Panasnya gelegak sampai ke otak. Kalau api sekarang pun 70 kali rendah daripada api neraka, cuba bayangkan. Khadijah, bab 2, Khadijah meninggal dunia atas rahmat Allah. Cuma 2 bulan selepas kematian bapa saudaranya, Rasulullah SAW mengalami satu lagi kehilangan peribadi, iaitu isterinya Khadijah. Ibu segala orang beriman, meninggal dunia dalam bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian ketika berusia 60 tahun. Sedangkan usia baginda 50 tahun. Ia merupakan satu rahmat Allah bagi pesuruh sallallahu alaihi wasallam. Selama 25 tahun Khadijah berkongsi segala suka duka yang penuh dengan cabaran dalam kehidupan, terutama semasa 10 tahun pertama kenabian. Baginda amat berduka cita dengan kematian isterinya dan pernah dia meluah perasaan sedihnya dengan penuh emosi. Dialah amat percaya kepada aku sementara orang tiada. Dia memeluk Islam sementara orang lain tidak percayakanku. Dan dia membantu dan memberi kesenangan kepadaku secara pribadi dan kekayaan sementara orang lain tidak pun menghulur tangan untuk membantu. Aku punya anak-anak hanya dengannya. Abu Hurairah melaporkan bahawa Jibril datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai pesuruh Allah, Khadijah datang kepadamu dengan sebuah bahtera berisi makanan dan minuman lazat. Apabila dia datang kepadamu membawa ucapan yang menyenangkan daripada Tuhannya dan menganugerah ke atasnya istana permata yang penuh gembira di syurga, di mana tiada sebarang gangguan tetapi aman sentosa. 2 peristiwa yang banyak hati menimpanya dalam satu masa yang singkat dan menambah duka serta penderitaan di jiwanya. Orang Makkah kini mengisytihar secara terbuka kempen penyiksaan dan penindasan mereka. Nabi SAW sudah kehabisan harapan untuk mengembalikan mereka ke jalan benar. Justru dia menuju ke At-Taif mencari satu suasana yang amat memulihkan kekuatan. Yang dapat memulihkan kekuatan. Di sana, dia juga menemui kekecewaan kerana terpaksa menghadapi penyiksaan dan layanan buruk yang lebih dahsyat lagi dari tempat asalnya. Sahabat-sahabatnya juga menerima layanan yang sama, tertakluk kepada penindasan dan keganasan yang tidak dapat digambarkan. Malah tidak lagi mampu memikul segala penyiksaan itu sehinggalah sahabat karibnya Abu Bakar sudah tidak tahan dengan tekanan. Lari meninggal ke Mekah dan berkira-kira menuju ke Habasyah, Ethiopia. Kalau tidak kerana Ibnu al-Daranah yang berjumpanya di Bab al-Ghammah dan berjaya memujuknya daripada meneruskan perjalanan itu dan membawanya kembali di bawah perlindungannya. Maknanya Ustazah ni masa Nabi kan lari nak pergi Mekah dengan Abu Bakar, masuk dalam Gua Hira semua tu kan? Belum lagi, dia pergi Taif dulu. Belum Madinah lagi ni. Maknanya sebelum tu Abu Bakar dah cuba lari lah. Dia cuba nak lari.
Tak tahan Ke ada. Taif lah, ke Taif lah, bukan ke ni lagi. Kematian Abu Talib membuatkan Nabi SAW terdedah kepada bahaya dan orang musyrikin mengambil kesempatan dengan bebas untuk menunjukkan kebencian dan keangkuhan serta melakukan pelbagai penindasan dan penyiksaan fizikal. Pada satu masa, seorang Quraisy biadab memintas baginda lalu melempar pasir ke atas kepalanya. Apabila tiba di rumah, anak perempuannya membasuh pasir itu sambil menangis. Usahlah menangis anakku, Allah sesungguhnya melindungi ayahmu. Semenjak itu, tahun itu mendapat gelaran tahun duka cita. Amal huzni kan. Amal huzni. Okey. Apa Nombor dah? 3, perkahwinannya dengan Saudah radhiyallahu anha dalam bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Peninggalan Khadijah membuatkan Nabi SAW merasa terlalu sunyi. Nama Saudah dicadangkan kepadanya dan baginda menerimanya. Wanita itu mengalami pelbagai penderitaan atas nama Islam. Dia ialah di antara pemeluk Islam terawal dan melalui pujukannya menyebabkan suaminya turut memeluk Islam. Dalam perjalanan hijrah kedua ke Habasyah, Saudah menemani suaminya Al-Sakran bin Am. Tetapi ketika perjalanan pulang ke Makkah, suaminya maut lalu meninggalkannya keseorangan dalam keadaan melarat. Dia merupakan wanita pertama baginda berkahwin selepas kematian Khadijah. Beberapa tahun kemudian dialah yang melamar Aisyah untuk diperisterikan Nabi SAW. Anak Nabi, anak Sayyidina Umar Saudah. Anak Sayyidina Umar kan? Kan? Hafsah. Kan? Hafsah. Hafsah Sayyidina Umar ni. Saudah ni siapa ya? Dah tua. Saudah ni bukan, dia orang luar. Isteri kepada tu. Isteri kepada sahabat yang meninggal tu. Sakran. Sakran bin Am. Sakran bin Am. Dia orang awal masuk Islam jugalah. Ustazah ada nak kata apa kan? Nak ni apa kan? Tak adalah kalau kita tengok sini kan Nabi kahwin. Lepas Khadijah meninggal baru dia kahwin kan. Dia kahwin pun kan bukan dengan orang muda pun. Semua dengan orang tua. Lah ni. Aisyah. Ni orang ni memang mengalami berbagai penderitaan. Mana ni Saudah ni. Mana dia memang susah lah. Apabila Kena suami seksa dalam keadaan yang sangat susah. Bukan Nabi ambil orang yang senang-senang lenang ni, mana orang yang susah. Mungkin dia pun dah tua ni, Saudah ni. Tua dah. Tujuan kahwin supaya dia dapat kehormatan kan? Mana dia timbanglah keadaan Saudah tu yang suami meninggal. Okey. Ustazah, sekarang ni kita tengok kan. Sekarang ni orang kahwin 2, 3, 4 tu. Sepatutnya kena ikut Rasulullah kahwin 1. Jangan kahwin 2 selagi nombor 1 tu meninggal. Baru boleh 2, 3, 4. Ini tak, satu ada lagi kahwin 2, 3, 4. Itu yang kata nak ikut sunnah Rasul. Janganlah kahwin lagi selagi nombor 1 tu ada. Kan macam tu. Depa kata Datuk, depa tu Nabi. Ikut yang tu. Kalau ikut ni Rasulullah Khadijah meninggal baru kan. Itulah. Dengar pun geram sekarang. Tidak faham lah tu. Aduh. Okey. Nak terus lagi kah? Kenapa? Apa dah? Pak suku. Pak suku apa lagi? Kalau ni tak mungkin orang lain macam 14 lah. 14 ya. Okey. Faktor-faktor yang membawa kepada kesabaran dan ketekunan umat Islam. Sebagai manusia berhemah dan pembawaan sederhana, bertafakur dengan mendalam serta berterusan dan ketekunan yang luar biasa sebagai faktor penyebab yang merangsang orang-orang Islam untuk berpaut kepada iman.
Ia menjadi satu perkara biasa untuk mengagumi bagaimana mereka sanggup bertahan menerima segala macam penindasan yang tidak dapat digambarkan serta berpegang teguh untuk menghadapi penyiksaan kejam itu. Sehubungan dengan persoalan ini, kami merasa sesuai untuk menyentuh sedikit sebanyak sebab-sebab yang mendasari fenomena itu. Nombor 1, tidak goyah percaya kepada Allah. Semata-mata percaya kepada Allah dengan tidak berbelah bahagi merupakan faktor pertama dan teratas, disertai dengan darjah persepsi yang menakjubkan terhadap sifat Allah. Seorang manusia dengan kepercayaan mendalam yang terpahat dalam hatinya akan melihat segala kesusahan mendatang sebagai sesuatu yang remeh jika dibanding dengan kemanisan iman. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Ar-Ra'd, Ra'du lah ni. Ar-Ra'du. Oh, okey. Fa'ammal Fa'ammaz zabadu zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayam kusufil ard. Artinya, adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah ia hanya terbuang, manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal di bumi. Sementara faktor yang bercambah dari iman itu dan membantu mengukuhkannya dan menggalakkan persaudaraan yang berpanjangan ialah nombor 2, sepenuh hati mencintai kepimpinannya. Muhammad SAW, pemimpin agung umat Islam dan manusia seluruhnya, ialah satu contoh seorang lelaki yang sempurna perilakunya dan berwatak mulia. Tiada seorang pun yang dapat menyamai anugerah kemuliaan, amanah, boleh dipercayai dan menjauhi dari kemungkaran yang terdapat dalam dirinya. Justru sifat itu diterima ramai serta tidak dicabar sekalipun musuhnya. Abu Jahal sendiri, musuh utama Islam, pernah berkali-kali berkata, "Wahai Muhammad SAW, kami tidak sanggup memperlihatkan kepercayaan sebenar, tapi cuma tidak percaya apa yang kamu bawa kepada kami, iaitu Islam." Diriwayatkan ada 3 orang Quraisy masing-masing secara berasingan dan rahsia mendengar sebahagian daripada ayat-ayat Quran. Kemudian rahsia itu terbongkar dan salah seorang daripada mereka bertanya kepada Abu Jahal tentang pendapatnya apa yang didengarnya dari Muhammad SAW. Berkata Abu Jahal, "Kami bertanding untuk mendapat kehormatan sebagai pemimpin dan kemurahan hati dengan Banu Manaf serta berkongsi faedah bersama secara pertandingan. Tetapi mereka mula bercakap kasar dengan mengatakan bahawa seorang Nabi akan muncul di kalangan mereka dan wahyu diturunkan dari syurga. Tetapi aku bersumpah bahawa kami tidak percaya kepadanya." Menjahat ya. Dalam surah Al-An'am ayat 33, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulu fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi najhadun." Artinya, sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan kamu, wahai Muhammad, berdukacitalah. Maka janganlah engkau berdukacita, kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Pada satu hari, orang kafir Quraisy melempar kata-kata sinis kepadanya sebanyak 3 kali. Baginda mendiamkan diri, tetapi ketika kali ketiga kata-kata demikian ditunjukkan, maka baginda menjawab, "Wahai Quraisy, penyembelihan menunggu anda sekalian.
Mereka terperanjat, mendengar dan bimbang di hati mereka sehingga sikap permusuhan sengit di kalangan mereka mula berubah kepada kemesraan terbaik berbanding dengan maki hamun sebelum ini. Apabila mereka melonggokkan isi perut unta ke atasnya ketika bersolat, baginda memohon kepada Allah agar melaknat mereka. Dan dengan tiba-tiba mereka terasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan terkutuk itu. Malah yakin bahawa mereka akan terbinasa kelak. Ubay bin Khalaf sering mengugut bahawa dia akan membunuh Muhammad SAW. Pada suatu hari Nabi SAW menempelak mengatakan bahawa dia hanya akan membunuh baginda dengan kehendak Allah. Apabila Ubay mendapati lehernya tercalar dalam perang Uhud, segera ia teringat kata-kata Nabi dengan amat takut lalu berkata, aku percaya dia boleh membunuh aku hanya dengan meludah kepada aku. Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Umayyah bin Khalaf di Mekah, aku terdengar pesuruh Allah berkata pada suatu hari bahawa orang-orang Islam pasti akan membunuh kamu. Umayyah menjadi panik dan bersumpah bahawa dia tidak akan keluar dari Mekah. Malah apabila Abu Jahal menjemputnya berjuang menentang Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, dia membeli seekor unta yang pantas berlari ke Mekah dengan tujuan segera cabut lari. Bahkan isterinya memberi amaran dengan mengingati pesanan Sa'ad bahawa maka jawabnya, dengan nama Allah, aku tidak berniat menyertai Quraisy. Aku akan keluar dari rombongan mereka selepas satu perjalanan singkat. Ini jelas membuktikan betapa gerun dan negeri menghantui mereka kepada baginda di mana sahaja berada. Sebaliknya, rakan sahabatnya amat setia malah sayang kepada baginda, sentiasa berada dalam lubuk hati masing-masing. Mereka bersedia selalu untuk mempertahankan baginda dan berjuang di pihaknya sekalipun mendapati risiko tinggi. Pada suatu hari, Abu Bakar bin Abi Quhafah dipukul dengan teruk. Quhafah dipukul dengan teruk oleh Utbah bin Rabi'ah, seorang penyembah berhala yang kejam. Keseluruhan badannya berdarah dan hampir menemui ajal. Tapi apabila orang yang bawa pulang ke rumah, dia amat marah dengan nasib malangnya. Maka dia bersumpah tidak akan makan atau minum sehingga mereka memberitahunya mengenai sahabat mulianya Muhammad SAW. Inilah yang dikatakan semangat tidak mementingkan diri dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi terawal. Okey. Nombor 3, rasa bertanggungjawab. Sahabat-sahabat terawal amat sedar akan tanggungjawab nekat bakal dipikul mereka. Mereka juga yakin bahawa segala tugas itu tidak akan terlepas daripada penindasan dan bimbang dengan kesan berpanjangan. Dan impak dahsyat akan dialami umat manusia sekiranya mereka mengabaikan tanggungjawab itu. 4. Iman yang tidak berbelah bagi kepada akhirat. Ini merupakan asas yang merangsang kekuatan demi tanggungjawab. Percayaan mendalam terpahat begitu rupa melalui sinaran agama dalam diri mereka, bahawa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat lalu menghisap segala perlakuan mereka di dunia, sama ada besar atau kecil. Mereka yakin bahawa masa depan mereka di akhirat bergantung keseluruhannya kepada tindak tanduk dalam dunia yang fana ini. Sementara destinasi terakhir yang berkekalan sama ada ke Taman Firdaus atau seksa api neraka. Justru keseluruhan kehidupan mereka terbahagi di antara penggantungan kepada kasihan belas Allah dan takutkan balasannya. Okay, dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya, dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka gerun gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Kita patut macam tu lah Ustazah kan? Yalah. Ya, kalau kita ingat
la ni semua sementara. Esok di akhirat esok itu yang kekal selamanya kan. Hmm. Dan semua nak kembali kepada Allah. Ha. Ila rabbihim raji'un. Dan dia akan kembali kepada Allah. Itulah kita ingat. Janji Allah memang betul. Apa dia kata kalau buat baik dia bagi baik. Hmm. Okay. Nombor 5, Quran. Semua ayat dan bab di dalam Quran mulia amat menarik, bertenaga dan turun berterusan ketika suasana kelam dan kritis. Juga membantu serta mempukuhkan hujah di atas kebenaran dan keteguhan prinsip-prinsip Islam yang berkisar pada paksi keseluruhan. Seruan Muhammad SAW baginda juga mengandungi asas utama mengenai firman Tuhan yang terbaik lagi menakjubkan untuk membentuk ummah. Ayat-ayat Quran juga boleh merangsang keimanan penganut, perkasa diri demi kesabaran dan memberi ketahanan dan memperkenalkan mereka dengan semua ajaran dan teladan yang berfaedah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Famassatuhumul ba'sa wad-dharra wa Zulzulu hatta yaqular rasula walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cabaran seperti yang telah berlaku kepada orang-orang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Kita yang senang lah tak mau dengar cakap ya Ustazah. Itulah macam kita baru ujian sikit je kita dah rasa sangat kan. Sedangkan orang dulu tengok, orang dulu Itulah. lagi dahsyat dia punya dugaan mereka mengalami kepapaan. Siapa tu? Pak Izzah? Saya Ustazah. Ya. Dia katakan orang tu tanya bila kan datang pertolongan Allah. Jadi kita tengok Palestin sekarang ni Ustazah. Saya kadang saya tak faham Ustazah. Palestin dia bertahan juga padahal kan tak tahu nak kata dia dia boleh give up sajalah. Tapi dia lawan walaupun dia tak ada senjata kan. Itu yang kan sedih lah tengok kita. Dia percaya janji Allah. Kita sebab mereka berpegang kuat kepada agama dan kita kata pada janji Allah lah. Mereka sangat yakin lah. Sangat yakin. Mereka kan takut. Tak takut. Sehingga anak-anak mereka pun dikatakan tak takut. Anak-anak dia tu mereka memang kuat. Maknanya sifat nak berjuang. Sehingga mendapat syahid. Itulah berlarutan, ceritanya berlarutan dan generasi selepas generasi kan anak bapa jadi masih gitu dia orang bertahan gitu. Tak tahulah kita pun kagumlah tengok macam dia boleh bertahan macam tu. Ujian tu. Ya. Itu juga adalah ni di antara apa-apa yang berlaku di akhir zaman ni, itu dia lah. Maknanya peperangan, pembunuhan. Itu akan berlaku banyak. Sehingga inilah. Sehingga timbul nanti entah malhamah kubronya ni semua. Daripada situlah rentetan daripada itulah. Jadi kita ni maknanya itulah, adakah patut Allah tanya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian, cabaran, tak ada.
Kalau ada pun ujian lah, ujian tak adalah ujian yang teruk-teruk, cabaran yang teruk-teruk. Seperti orang yang dulu berlaku kepada orang yang dulu pada zaman Nabi. Nabi-Nabi dulu dia tak tengok teruk sampai last sekali dan Allah hapuskan terus. Allah hapuskan terus umat tu tak sampai tak ada. Jadi itulah maknanya maknanya kita harus kuatlah maknanya dalam menghadapi ujian-ujian yang akan datang ini. Ujian akan datang adalah ujian yang lebih besar. Ujian terhadap keimanan kita, ujian terhadap kepercayaan kita kepada Allah. Macam mana nak jadi ni kita ni? Kepercayaan kita kepada Allah ni akan Macam kita tak boleh kata Ustazah, kenapalah Allah bagi jugaan pada kita kan? Awak tak bagi jugaan pada orang lain itulah. Nah. Nak terus baca Ustazah nak? Ikutlah. Berapa dah? 4:30, 4:33. Kita 10 berhenti minit. berapa? Nombor mana dah? Sampai nombor 6 Dekat nombor 6 berhenti. Nombor 5 ni. Sampai habis nombor 5 Okey. Okey. Dalam surah Al-Ankabut pula Allah berfirman Alif Lam Mim Ahasiban nasu an yudraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Artinya Alif Lam Mim, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Dan demi sesungguhnya kami telah memuji orang-orang terdahulu daripada mereka dengan ujian demikian. Nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Pengakuan beriman hanya di bibir tidak mencukupi. Ia hendaklah dicuba dan diuji dalam kehidupan sebenar yang bergelora. Ujian boleh dikenakan dalam pelbagai keadaan. Kehidupan seorang individu dalam hubungannya dengan persekitaran sekeliling untuk dilihat apakah kita bersungguh secara terus-menerus dengan meletakkan Tuhan mengatasi diri sendiri. Mengalami kesakitan, kedukaan dan pengorbanan kendiri mungkin penting bukan disebabkan sesuatu yang baik dalam diri mereka, tetapi juga ia akan membersihkan diri kita bagaikan membersihkan logam seperti emas agar kembali bersinar. Ayat-ayat ini juga mengandungi jawapan muktamad terhadap tuduhan orang-orang kafir serta kata dua jelas akan akibat dahsyat bakal menimpa ke atas mereka sekiranya masih terus-menerus tidak percaya kepada Al-Quran. Sebaliknya, Quran mulia membimbing orang-orang Islam ke sebuah dunia baru dan menyedarkan mereka mengenai ciri-cirinya. Keindahan Tuhan, kesempurnaan ketuhanan, limpahan rahmat dan insan serta manifestasi keinginan untuk kesejahteraan Allah. Secara tersirat, ia memberi konotasi bermakna kepada mesej yang membawa berita gembira dengan mendekati Tuhan Maha Penyayang yang kelak membawa kebahagiaan kepada mereka berkekalan di syurga. Dalam masa yang sama, mereka membayangkan tamatnya kezaliman dan orang-orang kafir akan dihadap ke muka pengadilan Tuhan dan kemudiannya akan diseret ke dalam api di mana mereka akan merasai keperitan neraka. Maknanya kesimpulannya kita ni hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran. Pegang teguh dengan Al-Quran. Mana bukanlah setakat kita rasa kita tak
tak begitu puas dengan keadaan kita yang hanya kita duk baca Quran, baca setakat tu je lah, baca tahu sikit-sikit kita jenguk tepi-tepi tu ada makna dia apa, setakat tu je. Tak cukup tu. Maknanya kita kena pegang sungguh-sungguh dengan Quran. Tak ada perkara lain yang boleh membawa kebahagiaan kepada kita sampai kita boleh dikatakan masuk syurga nanti. Mana tidak ada sebab Nabi kata kalau kamu berpegang dengan ini, dua ni, kamu tak akan sesat. Ma in tamassaktum bihima. Selama kamu pegang dengan dua ni, apa dia? Quran, hadis. Ya, kita Quran, hadis. Nah, dua ni kita pegang sungguh-sungguh dalam hidup kita, memang kita takkan sesat. Takkan sesat. Bila kita tak sesat, Allah beri dorong kepada kita untuk kita dapat memasuki syurga Allah. Itulah sebab kita jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran dalam apa cara sekalipun. Al-Quran sekarang ni macam-macam disebarkan kepada kita. Macam mana kita nak baca Al-Quran tu dengan betul. Macam mana kita nak memahami Al-Quran. Macam mana kita nak mengamalkan dengan Al-Quran. Macam mana pula cara kita nak membaca, nak baca Al-Quran itu, nak tarannum ke, nak apa benda ke, semua ada sekarang mengenai Al-Quran. Sebabnya nak berpegang teguhlah kita dengan Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Jangan setakat baca, lihat kepada tafsirannya, maknanya. Bila tahu, amalkan. Itu yang lebih memberi manfaat kepada kita. Kalau setakat macam sekarang saja atas-atas saja. Kan kita baca Quran tu kata apa tak? Atas ajalah, atas aja, makna sikit-sikit. Kita tak pasti apa kehendak ayat tu macam mana. Jadi ni kita kena kuat sikit, kena perhalusi sikit tentang Al-Quran supaya kita tidak sesat. Lan tadillu, kita takkan sesat. Ma in tamassaktum bihima, itulah kitabullah wa sunnati rasulih. Itulah dia saja. Mungkin apa ada lagi nak share? Ustazah, kalau mesti kita duduk dengar selalu orang putih baca Quran tu dia boleh masuk Islam tu kira bagus sangat tu. Dia baca macam tu dia boleh ni sampai kan? Sebab dia faham. Mungkinan kita kata mereka tu boleh faham daripada kita macam orang orientalis tu. Dia lebih faham daripada kita Al-Quran. Yang saintis-saintis yang masuk Islam tu kan? Memang ada yang masuk Islam dengan sebab mereka memahami Al-Quran. Ada yang memang kerah hati pun faham sangat-sangat, tapi masih ada yang tidak Islam. Yang kita banyak dengar Ustazah Mu'allaf ni, dia terbuka hati dengan surah Ikhlas, Ustazah. Qul huwallahu ahad. Kan akidah tu. Bila dia kata Tuhan tak ada samakan benda lain, Tuhan yang satu. Yang itu dia pegang, yang itu yang berubah hati, hidayah masuk. Banyak kali kita dengar lah India, Cina yang masuk kan. Baca apa mukjizat surah Al-Ikhlas lah. Macam kita sendiri pun kita baca surah Al-Ikhlas tu, kita faham betul tak? Kita faham betul tak? Berapa ayat saja tu. Tapi kita faham tak betul-betul kenapa Allah kata qul huwallahu ahad. Allahu samad, apa maksud dia? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu tak kita setiap perkataan yang tertulis dalam qul huwallahu ahad. Ahad tu apa makna ahad? Ahad. Allah tu satu, Allah tu satu. Mana Allah tu satu, mana Allah tidak berbilang-bilang. Allah itu satu, maknanya satu dari segi zat dia, dari segi sifat dia, dari segi af'al dia, dari segi perbuatan dia. Zat dia, zat Allah itu satu. Diri Allah tu, zat dia tu satu. Kemudian sifat dia, sifat kata sifat qudrah. Qudrah Allah itu satu dia, Allah yang
paling kudrah. Hmm. Pada perbuatan Allah. Perbuatan Allah, Hmm. Allah buat langit, bumi semua ni. Ada orang yang boleh buat? Tak ada. Satu juga. Mana Allah telah. Mana satu dari segi zat, sifat dan af'al. Kan? Jadi Allah tak beranak. Allah tak beranak Hmm. dan tidak diperanakkan. Mana Allah tak ada anak lah. Mana menafikan fahaman orang Yahudi. Oh, Allah ada anak. Uzair ibn Allah. Hmm. Uzair. Hmm. Kalau orang Uzair. Nasrani pula, Yahudi. Isa ibn Allah. Isa. Atau fahaman Trinity itu kan. Jadi itu menafikan tu semua. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad, dia tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang serupa dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang serupa dengan dia. Jadi kita pun bila kita baca tu kita kena ingatnya tu lah. Makna Allah tu asa dalam segi zat dia, sifat dia dan af'al dia. Itu yang Datuk kata sampai kalau orang tu dia percaya betul-betul dengan ayat tu, dia sampai dia lah masuk Islam lah. Sebab dia tak percaya. Kalau orang Kristian, mungkin bila dia faham ayat tu, Trinity tak ada, Trinity. Allah tak ada anak, Allah tak ada. Allah bukan bapa, bukan anak. Kan? Betul? Dia buat perbandingan dengan agama dia yang lama sudah. Dia akan buat perbandingan dengan agama yang dia anut. Jadi kalau ni macam mana boleh Allah boleh 2, 3, 4 Allah kan? Sedangkan Allah yang satu kalau kalau Allah ramai, mana pakat nak sebut lah. Rational dan dia boleh Kalau Allah ramai pakat duk pelai lah. Datuk punya line masalah. Datuk punya line Jadi macam kita dia ada muzik tak? Datuk nak bagi pendapat di line dia masalah. Ada lagi yang nak share? Jadi sampai dekat ni mana kita boleh tasawur, boleh bayangkan. Mana sekarang ni pak saudara dah tak ada, Nabi ni. Pak saudara dah tak ada. Isteri dah tak ada, dah wafat. Apa akan berlaku lepas ni? Tak ada orang-orang kuat ni. Tak ada dah orang kuat-kuat ni di samping Nabi. Apa yang akan berlaku kepada Nabi lepas ni? Apa yang akan berlaku pada dakwah Nabi selepas ini? Jadi kita nak tengoklah. Apa yang Allah akan perintahkan kepada Nabi apabila Nabi dalam keadaan yang kita kata dah teruk dah lah, kita kata teruk lah dalam keadaan yang sangat membimbangkan macam mana. Jadi kita tengok apa yang Allah akan lakukan kepada Nabi seterusnya. Okey. Kalau dalam lepas tu Ustazah, maknanya lepas 10 tahun lepas tahun ke-10 bapa saudara dia meninggal, Nabi duduk dekat Mekah sampai 13 tahun kan? Sampai sebab 13 tahun kan, 10 tahun je kat Madinah kan? Jadi maknanya dah bertahan juga 3 tahun lepas tu. Belum hijrah lah kan? Belum berhijrah. Islam diperkenalkan. Okey. Dah. Siapa dah? Dah, habis dah. Dan Ustazah nak tutup lah, baca doa kah? Baca doa kot. Okey. Jadi sebelum tu Ustazah nak minta maaf lah kalau tak betul ke apa kan. Tak apalah. Sama-sama lah kita duduk dengar kan. Okey. Mungkin pada masa lain orang lain pula baca lah. Datuk kata orang muda-muda lah baca. Datuk pun muda apa? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ولا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والمرض وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم يا الله خلصنا من الوباء. يا الله خلصنا من الوباء. يا الله خلصنا من الوباء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم.